Hai, salam sejahtera. Bersama saya lagi, Cikgu Julaiha Ali, Guru Grafik Komunikasi Teknikal di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Ini adalah video unjuran ortografik siri 2. Dalam video ini, Cikgu akan menerangkan langkah-langkah melukis unjuran ortografik sudut ketiga bagi 3 objek yang berbeza. Kita mulakan dengan objek pertama. Murid-murid, sekarang perhatikan objek yang diberi. Semua butiran objek telah diberikan ukuran tertentu dan murid mestilah melukis butiran objek dengan ukuran yang betul. Sebelum mula melukis, murid-murid perlulah terlebih dahulu mengenal pasti orientasi pandangan sisi bagi objek yang diberi, sama ada ianya adalah pandangan sisi kanan atau pandangan sisi kiri. Murid-murid boleh menentukan orientasi pandangan sisi dengan membuat perbezaan dimensi antara dimensi X dengan dimensi Y. Dalam kes objek ini, arah pandang Y mempunyai dimensi yang lebih panjang berbanding arah pandang X. Oleh demikian, arah pandang Y merupakan pandangan hadapan, manakala arah pandang X ialah pandangan sisi kanan. Maka, inilah orientasi melukis yang perlu digunakan oleh murid-murid untuk melukis unjuran ortografik bagi objek A. Baiklah, sekarang mari ikuti langkah-langkah melukis unjuran ortografik sudut ketiga bagi objek ini. Langkah 1. Lukis garisan melintang dan menegak sebagai paksi utama unjuran ortografik. Langkah 2. Lukis garisan 45 darjah pada kedudukan yang betul seperti orientasi yang telah ditentukan tadi. Cikgu akan mulakan melukis dengan melukis pandangan hadapan. Langkah 3. Lukis pandangan hadapan mengikut ukuran yang diberi. Langkah 4. Unjurkan semua butiran menegak pandangan hadapan ke kedudukan pandangan atas untuk melukis pandangan atas. Langkah 5. Lukis semua ukuran kedalaman mengikut ukuran yang diberi. Langkah 6. Unjurkan butiran melintang pandangan atas ke garisan 45 darjah. Langkah 7. Unjurkan semua persilangan butiran pandangan atas dengan garisan 45 darjah ke kedudukan pandangan sisi untuk melukis pandangan sisi. Langkah 8. Unjurkan semua butiran melintang pandangan hadapan ke kedudukan pandangan sisi. Langkah 9. Objekkan semua butiran bagi unjuran ortografik itu. Murid-murid,
Cikgu berikan sedikit masa untuk murid-murid memerhati paparan ini dan mengenal pasti setiap butiran objek dengan butiran yang diperoleh. Baiklah, cikgu rasa murid-murid sudah pun berjaya mengenal pasti butiran unjuran ortografik dengan objek A. Sebelum mula melukis, pastikan murid-murid telah pun mengenal pasti orientasi pandangan sisi bagi objek ini. Dimensi dari arah X adalah lebih panjang berbanding dimensi dari arah Y. Maka, X ialah pandangan hadapan dan Y ialah pandangan sisi objek. Maka, itulah orientasi kedudukan pandangan-pandangan bagi unjuran ortografik objek ini. Cikgu akan mula melukis pandangan hadapan terlebih dahulu. Perhatikan objek dan lihat butiran mana yang akan dilukis. Murid-murid, inilah pandangan hadapan bagi objek B. Sekarang, cikgu tunjukkan pula langkah-langkah melukis pandangan sisi kiri. Unjurkan semua dimensi ketinggian pandangan hadapan ke kedudukan pandangan sisi. Perhatikan objek dan lihat butiran mana yang akan dilukis. Murid-murid, inilah pandangan sisi bagi objek B. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula langkah-langkah melukis pandangan atas. Unjurkan semua dimensi kedalaman pandangan sisi ke garisan 45 darjah. Unjurkan persilangan garisan itu ke kedudukan pandangan atas. Seterusnya, unjurkan pula semua dimensi kelebaran pandangan hadapan. Untuk melukis pandangan atas, murid tidak perlu lagi mengambil sebarang ukuran kerana semua ukuran telah pun diperoleh apabila murid-murid membuat semua garisan unjuran dari pandangan hadapan dan pandangan sisi. Perhatikan objek dan lihat butiran mana yang akan dilukis. Murid-murid, inilah pandangan atas bagi objek B.
Cikgu berikan sedikit masa kepada murid-murid untuk memerhati pandangan ini dan mengenal pasti setiap butiran unjuran ortografik dengan objek B yang diberi. Murid-murid, sekarang kita beralih pula dengan objek C. Objek C dilukis dalam kotak grid berukuran 10 mm tiap satu. Jadi, murid-murid perlulah mengenal pasti bilangan kotak grid untuk setiap butiran dan melukisnya dalam unit milimeter. Pastikan juga murid-murid telah mengenal pasti orientasi pandangan sisi bagi objek ini. Dimensi dari arah Y adalah 70 mm, manakala dimensi kotak grid dari arah X ialah 60 mm. Maka, Y adalah pandangan hadapan dan X ialah pandangan sisi kanan objek. Maka, itulah orientasi kedudukan pandangan-pandangan bagi unjuran ortografik objek C. Sebelum mula melukis, murid-murid boleh melabel setiap butiran seperti yang ditunjukkan untuk memudahkan rujukan butiran nanti. Cikgu akan mula melukis pandangan hadapan terlebih dahulu. IH, IQ atau JQ, QO atau PN, OL atau NM, LD atau MA, LK, JF, FD, DC atau AB, EC, EF, HG. Murid-murid, inilah pandangan hadapan bagi objek C. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula langkah-langkah melukis pandangan sisi. Unjurkan semua dimensi ketinggian pandangan hadapan ke kedudukan pandangan sisi. Perhatikan objek dan lihat butiran mana yang akan dilukis. IG, GE, CB, BA, AD, DC, FG, FI, AM, ML, LK atau LD, MN, LO, OQ, NO, QJ, murid-murid, inilah pandangan sisi bagi objek C. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula langkah-langkah melukis pandangan atas. Unjurkan semua dimensi kedalaman pandangan sisi ke garisan 45 darjah. Seterusnya, unjurkan persilangan garisan itu
ke kedudukan pandangan atas. Sekarang, unjurkan pula semua dimensi kelebaran pandangan hadapan. Untuk melukis pandangan atas, murid tidak perlu lagi mengambil sebarang ukuran kerana semua ukuran telah pun diperoleh apabila murid-murid melukis semua garisan unjuran dari pandangan hadapan dan pandangan sisi. Perhatikan objek dan lihat butiran mana yang akan dilukis. PN, NA atau MA, AD atau BC, FD, FK, PQ, QO atau JK, JI, IF, IG atau HG, GF atau GE, ON atau LM. Murid-murid, inilah pandangan atas bagi objek C. Sekarang, cikgu berikan sedikit masa untuk murid-murid memerhati paparan ini dan mengenal pasti setiap butiran unjuran ortografik dengan objek C. Sebelum video ini berakhir, cikgu ingin mengingatkan murid-murid supaya menentukan terlebih dahulu orientasi pandangan hadapan dan pandangan sisi bagi objek diberi sebelum mula melukis unjuran ortografik bagi objek itu. Lazimkan untuk melukis pandangan hadapan terlebih dahulu walaupun tidak menjadi masalah sekiranya murid ingin melukis pandangan-pandangan yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Hubungi cikgu melalui email tertera atau boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Hingga berjumpa lagi dalam video yang lain. Bye!